Di dalam keadaan cemas, Kopral telah merampas binokular daripada Tuan Mamat dan sedang memerhati. "Apa yang dah terjadi, Tuan?" ujar Kopral. Mereka semua terus memandang ke arah kaki gunung sambil mencari kedudukan pendekar yang sebelum ini telah turun ke bawah. Kopral bertanya lagi, "Tuan, apa yang perlu kita lakukan?" "Kita tunggu sama ada ianya anggota atau tidak. Daripada letupan tadi dikenal pasti ianya adalah periuk api. Saya berharap pendekar terselamat," Tuan Mamat membalas. Keadaan cemas diharungi perasaan bercampur baur. Orang yang pasti bertanggungjawab nanti adalah Tuan Mamat. Waktu ini jelas menunjukkan wajah Tuan Mamat agak muram. Tuan Mamat telah langgar arahan dan ingkar perintah. Ini menyebabkan dia buntu. Tiba-tiba Kopral menjerit, "Tuan, lihat di sana!" sambil Kopral memberikan binokular kepada Tuan Mamat. Allahu Akbar! Alhamdulillah mereka terselamat. Barulah wajah Tuan Mamat kembali ceria. Rupa-rupanya letupan tadi telah terkena kepada orang awam. Namun letupan tadi telah menyebabkan beberapa orang awam yang cuba melarikan diri di dalam keadaan gelap berkemungkinan terpijak periuk api. Bayangkan dataran yang luas itu ada mengandungi periuk api atau bahan letupan lain. Waktu ini salji sudah mula menebar hampir 2 kaki di dalam. Bagaimana nak mengesan periuk api? Dan ianya adalah rintangan yang perlu dihadapi dan diambil kira kesannya. Tuan Mamat bertanya kepada Kopral mengenai pattern pemasangan periuk api. Namun waktu ini masih tidak dapat dipastikan sama ada periuk api atau bahan letupan lain. "Tuan, saya tidak dapat memastikan sama ada periuk api atau kegunaan clay. Waktu ini ianya tertanam di dalam salji. Pattern letupan di dalam ais hanya melonjak ke atas. Periuk api akan berkeadaan berselerak," Kopral telah menerangkan kepada Tuan Mamat dengan jelas. Kemudian Tuan Mamat hanya mengangguk tanda setuju. Salah seorang pendekar telah mengesan ada orang yang melarikan diri ke kaki gunung. "Tuan, lihat ini, masih ada orang yang melarikan diri," ujar pendekar. Tuan Mamat membalas, "Bagus. Dengan ini anggota kita boleh menggunakan laluan tadi. Laluan yang mereka terkena bom, laluan tadi pasti telah dibersihkan." Pada waktu ini, subuh telah menjelang. Cahaya fajar hampir menyingsing. Waktu ini Tuan Mamat telah membuat signal untuk mengarah pendekar pulang. Pendekar yang keluar tadi terpandang cahaya berkelip-kelip menandakan kod arahan segera pulang dan pendekar segera mengikut arahan. Waktu ini, keselamatan pendekar tersangat penting. Segala arahan dan tindak tanduk pendekar adalah di bawah kawalan Tuan Mamat. Tuan Mamat telah mengarahkan Kopral berehat sambil meminta menggerakkan 2 orang pendekar yang telah berehat. Setelah itu, Tuan Mamat menunggu ketibaan 2 orang pendekar yang di bawah untuk naik. Setelah hampir 40 minit, 2 orang pendekar tadi mendapatkan Tuan Mamat. Kemudian, mereka berbicara. "Tuan, adakah Tuan nampak letupan tadi?" tanya pendekar. "Ya, dan saya agak cemas tadi," sambung Tuan Mamat. "Beberapa meter saja daripada jarak kami, Tuan. Kami rasa bagai salji ini menumbuk kami. Terasa shockwave bom tersebut. Kami pun tak menyangka ada bahan letupan," ujar Megat. Zaini pula menyambung cerita, "Jika kami berada di depan dan mendahului, sudah tentu kami pula yang akan terkorban, Tuan." Tuan Mamat hanya mendengar dan diam. Lalu Tuan Mamat menanyakan semula kepada mereka, "Apakah yang kamu dapat semasa pemantauan tadi? Ada berita baik atau berita buruk?" "Begini, Tuan," mereka menerangkan satu persatu apa yang mereka lihat. Maka bermulalah sesi soal jawab di antara mereka. Di akhir penerangan mereka, Tuan Mamat menjawab, "Jika begitu, baiklah, kalian berehatlah dahulu. Rosli, ambil binokular ini. Awak pula sentri," sambil Tuan Mamat menyerahkan binokular. Buat masa ini, kalau buat kopi panas tak sampai seminit pun kopi tadi dah sejuk kembali. Kopi perlu diminum segera. Seperti biasa, makanan mereka roti, daging dan kekacang. Ada juga dihidangkan sup. Sedikit info yang ingin dikongsikan.
Campur tangan NATO di Bosnia dan Herzegovina adalah siri tindakan yang dilakukan oleh NATO yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan jangka panjang selama dan setelah Perang Bosnia. Campur tangan NATO bermula secara beransur-ansur dan berkembang dengan memasukkan operasi udara berskala besar dan menempatkan sekitar 60,000 askar di bawah operasi usaha bersama. Penglibatan pertama NATO di dalam Perang Bosnia dan Perang Yugoslavia pada umumnya datang pada bulan Februari 1992 ketika Perikatan mengeluarkan pernyataan yang menyeru semua pihak yang berperang di dalam konflik itu untuk membenarkan penggunaan pasukan PBB. Walaupun secara simbolik, pernyataan ini membuka jalan untuk tindakan NATO. Pada 10 Julai 1992, para Menteri Luar Negeri NATO telah bersetuju pada mesyuarat di Helsinki untuk membantu Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di dalam mengawasi pematuhan terhadap sekatan yang telah ditubuhkan di bawah resolusi Majlis Keselamatan PBB. Ini telah membawa kepada permulaan Operasi Maritim Monitor di luar pantai Montenegro yang diselaraskan dengan pengawal SHAP Operasi Kesatuan Eropah Barat di Selat Otranto pada 16 Julai. Pada 9 Oktober 1992, Majlis Keselamatan meluluskan resolusi 781 menubuhkan zon tanpa terbang ke atas Bosnia-Herzegovina. Sebagai tindak balas, pada 16 Oktober, NATO memperluaskan misinya di kawasan itu untuk memasukkan operasi Sky Monitor yang memantau ruang udara Bosnia untuk penerbangan dari Republik Persekutuan Yugoslavia. Pada 16 November 1992, Majlis Keselamatan mengeluarkan resolusi 787 yang memanggil negara anggota untuk menghentikan semua penghantaran maritim ke dalam dan keluar untuk memeriksa dan mengesahkan kargo mereka. Ianya bagi memastikan pematuhan terhadap sekatan dan dasar ini dilihat sebagai berat sebelah. NATO juga telah menyahaktifkan Maritim Monitor pada 22 November dan menggantikannya dengan Pegawai Maritim Operasi di mana pasukan NATO telah diberi kuasa untuk menghentikan kapal dan memeriksa kargo mereka. Tidak seperti Sky Monitor dan Maritim Monitor, ini adalah misi penguatkuasaan yang sebenar dan bukan hanya pemantauan. Misi udara NATO juga telah beralih daripada pemantauan ke penguatkuasaan. Majlis Keselamatan telah mengeluarkan resolusi 816 yang memberi kuasa kepada negara untuk menggunakan langkah-langkah untuk memastikan pematuhan dengan zon tanpa terbang ke atas Bosnia. Sebagai tindak balas, pada 12 April 1993, NATO telah memulakan operasi tiada penerbangan yang ditugaskan untuk menguatkuasakan zon tanpa terbang walaupun menggunakan pesawat pejuang yang berpusat di rantau ini. Sepanjang tahun 1993, peranan pasukan NATO di Bosnia secara perlahan-lahan telah bertambah. Pada 10 Jun 1993, NATO dan PBB bersetuju bahawa pesawat yang bertindak di bawah deny flight akan menyediakan sokongan udara kepada UNPROFOR di atas permintaan PBB. Manakala pada 15 Jun, NATO telah mengintegrasikan pengawal maritim operasi dan operasi Tentera Laut Kesatuan Eropah Barat di rantau ini ke dalam operasi pengawal SHAP dan memperluaskan peranannya untuk memasukkan kuasa yang lebih besar. Bersambung di bahagian 4.